Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita sambung bab 9 iaitu 9.2 bahan bumi. Pelajar boleh wujud. Buku teks muka surat 261. Dalam subtopik ini, pelajar dapat menerangkan jenis dan ciri-ciri batuan. Pelajar dapat berkomunikasi bagi membezakan proses pembentukan batuan. Bahan bumi. Kerak bumi terbentuk daripada pelbagai jenis batuan yang berbeza dari segi warna, struktur, bentuk, tekstur dan cara pembentukannya. Secara amnya, batuan boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan iaitu batuan igneous, sedimen dan metamorfik. Setiap jenis batuan terbentuk dengan cara yang berlainan dan mengambil masa beribu-ribu tahun. Semua batuan mengandungi bahan yang dikenali sebagai mineral. Seterusnya, jom kita mengenali jenis batuan dan ciri-cirinya. 1. Jenis igneous. 2. Sedimen. 3. Metamorfik. Jom kita tengok satu-satu ya. Igneous terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma atau lava yang mengalir keluar dari lapisan mantel. Mengandungi pelbagai bahan mineral. Kedua adalah sedimen, di mana ia terbentuk daripada mampatan bahan-bahan endapan yang dibawa oleh sungai, glasier dan angin. Terdiri daripada lapisan yang banyak yang kadangkala berongga dan mengandungi fosil. Dan seterusnya, jom mengenali jenis metamorfik. Terbentuk daripada batuan igneous atau batuan sedimen terdedah kepada tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Biasanya lebih keras daripada batuan asal yang membentuknya. Proses pembentukan batuan. Proses pembentukan batuan, okey. Jom kita tengok video untuk lebih faham apakah subtopik ini iaitu bahan bumi. Bahan bumi. Okey, ingat lagi tak kita belajar tentang lapisan bumi? Yang paling dalam adalah teras dalam. Okey, kat luar dia teras luar, kemudian mantel dan yang paling luar adalah kerak bumi. Okey, so kerak bumi kita ini sebenarnya terdiri ataupun terbentuk daripada pelbagai jenis batuan. Okey, so kalau kita tengok kat sini, antara batuan-batuan yang ada di seluruh dunia ni, cantik kan? Okay, kalau kamu perhatikan kat sini, batuan-batuan ini berbeza-beza. Okay? Berbeza dari segi warna dia, dari segi tekstur dia, dari segi bentuk dia, dari segi struktur dia. Dan juga sebenarnya batuan-batuan ini berbeza dari segi cara pembentukan dia. Okay. So, untuk cara pembentukan batuan, okay, kita boleh jelaskan batuan-batuan ini kepada 3 jenis. Okay, mengikut cara pembentukan dia, iaitu igneous, metamorfik dan juga sedimen. Okay,
So untuk igneous, sedimen dan metamorfik ni dia mengambil masa ribuan tahun untuk terbentuk dan dia mengandungi banyak bahan mineral. Okey, so kita tengok dahulu igneous. Igneous terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma atau lava yang mengalir keluar dari lapisan mantel dan dia mengandungi pelbagai bahan mineral. So kita tengok pembentukan dia. Okey, magma apabila dia mengalir keluar, okey, ataupun kat dalam lagi, okey, dia dah menyejuk dan juga membeku, maka lava yang dah sejuk, dah beku itu kita panggil sebagai batuan igneous. Okey, sama ada dekat luar kerak bumi ataupun dekat dalam lagi. Okey, bila lava itu menyejuk dan membeku, kita panggil dia sebagai batuan igneous. Okey, untuk batuan igneous ni, walaupun dia ada banyak mineral, okay, dia ada bahan mineral, tapi kita tak boleh nak temui fosil dalam dia. Sebab apa? Sebab batuan igneous terdiri daripada ataupun berasal daripada lava. Lava sangat panas, jadi tak ada apa-apa fosil yang boleh berada di dalam lava. Okey, seterusnya, ini adalah contoh-contoh batuan igneous. Okay, contoh-contoh batuan igneous tadi. Ada batuan granit dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya adalah batuan sedimen. Sedimen terbentuk daripada mampatan bahan-bahan endapan yang dibawa oleh sungai, glasier dan juga angin. Terdiri daripada lapisan yang banyak, okay? Lapisan yang banyak yang kadang-kadang berongga dan mengandungi fosil. Sedimen dia ada fosil. Okey, kita tengok so tadi cikgu dah tunjukkan pada kamu kan ada banyak batuan-batuan yang besar. So batuan-batuan ini bila dia mengalami luluh hawa, dia mengalami hakisan. Okey, untuk luluh hawa cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut dalam video seterusnya. Okey, so dia akan pecah. Okey, bila dia pecah, okey, angin, hujan akan bawa dia ke tempat lain. Okey, angin, hujan, sungai akan bawa dia ke tempat lain sampai ke satu kawasan di mana aliran air itu dah tak laju, maka batuan-batuan akan terenap dekat situ, berkumpul dekat situ, dia dimampatkan, jadi dia mendap, dia terenap kat situ, kita panggil dia sebagai batuan sedimen. Okey, so ini adalah penghasilan batuan sedimen. Okey, seterusnya, ini adalah contoh-contoh batuan sedimen. Okey, yang terakhir ialah batuan metamorfik. Batuan metamorfik terbentuk apabila batuan igneous tadi ataupun sedimen tadi terdedah kepada suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Okey, so biasanya metamorfik ini lebih keras daripada batuan asal yang membentuknya. Lebih keras daripada igneous, lebih keras daripada sedimen. Tengok Okey, so ini adalah contoh dia. Okey, haba dan tekanan yang sangat tinggi dia akan mampatkan batuan-batuan tadi sama ada igneous ataupun sedimen menjadi batuan yang dinamakan sebagai metamorfik. Okey? Okey. So ini adalah antara contoh-contoh batuan metamorfik. Baik, batuan metamorfik ini tadi, okay, apabila dia mengalami tekanan dan haba yang sangat-sangat panas, maka dia akan melebur. Okay, dia akan cair balik, dia akan jadi magma balik. Bila dia dah jadi magma, maka proses pembentukan batuan ini tadi dia akan berulang. Okay, ni kat bawah ni kita ada magma. Bila magma menyejuk dan membeku, dia akan hasilkan batuan igneous. Okay, batuan igneous. Batuan igneous ni tadi bila dia bentuk batuan yang besar dan mengalami luluh hawa, hakisan, maka dia akan pecah dan dibawa ke tempat lain. Pemendapan bahan hakisan ini tadilah yang membentuk batuan sedimen. Kemudian batuan igneous dan batuan sedimen tadi bila dia kena haba dan tekanan yang tinggi, dia akan bertukar menjadi batuan metamorfik. Okay? Batuan metamorfik bila kena haba dan tekanan yang sangat-sangat tinggi, dia akan
melebur balik jadi magma balik. Okay, so dia akan berulang-ulang. Okay, tetapi bukan mengambil masa yang singkat lah. Okay, dia mengambil masa ribuan tahun untuk membentuk setiap jenis batuan. Okay, so itu sahaja daripada cikgu. Kita akan sambung lagi untuk tajuk proses utama bumi. Sehingga berjumpa lagi. Okey, so setakat ini video pengajaran cikgu. Jadi cikgu harap selepas ini pelajar boleh buat tugasan iaitu nota, kuizis dan juga latihan dalam buku Sains Proses Scale. Selamat belajar semua. Assalamualaikum.